Saudara. Cuma saudara, ini satu hal lagi saudara, saya terkejut bila saya menatap adanya video. Saya jauh bila yang disiarkan saya tak tahu saudara. Tak ada tarikh yang diletakkan, tapi dalam video itu saya terkejut. Apakah ini yang benar atau apakah ini caranya, saya tak tahu. Tapi ini jelas bagaimana ungkapan kata-kata video saudara Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi. Mungkin statementnya begitu secara ini menyeluruh, bukan ditujukan pada sesiapa. Tapi cara beliau berceramah dalam video itu agak bagi saya memeranjatkan. Kerana beliau menyatakan selaku tokoh dari PAS, kadang-kadang ada juga pemimpin politik yang ada serban, tapi bila berucap maki hamun. Artinya beliau tak bersetuju. Artinya saudara Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi nampaknya beliau tidak begitu senang dengan hala cara pimpinan setengah parti politik yang berserban tapi maki hamun. Dan biasalah katanya dalam ceramah pilihan raya lain tak ada katanya, hanya menumpukan kepada parti UMNO dan dibelasahlah UMNO, betul-betul kau-kau. Jadi katanya apakah permasalahan dengan UMNO ni macam tak puas-puas. Saya yakin mungkin tip itu disiarkan waktu wujudnya Muafakat Nasional dulu, mungkin saudara. Tapi saya heran kenapa tular sekarang. Dia kata macam tak ada perkara yang nak diperjuangkan. Sempitnya perjuangan kita katanya. Begitulah kecil dan kerdilnya kita hanya mensasarkan perjuangan hanya kepada serangan terhadap UMNO. Dia tak bersetuju. Banyak isu-isu lain, soal rakyat. Jadi kalau setakat maki hamun, maka hilanglah subjek perjuangan. Jadi beliau mengharapkan agar setiap pemain-pemain politik tidak melontarkan kata-kata serangan yang berupa maki hamun pada orang politik. Dan saya mengingatkan pada warga UMNO, bila pilihan raya nanti, saudara Siti Khatijah, dia kata suara saya terputus-putus. Inilah sekarang ni memanglah internet ni kadang ada kadang tak ada saudara. Ya Puan Sharifah, saya melihat tip sebut, saya terkejut saudara. Saya kata betul ke ni? Tapi saya cuba tengok tip tu tip baru. Sebab pakaiannya, cara wajahnya wajah baru saudara. Kalau lama tu nampak, kita tahu kalau gambar dalam video tu lama, kita tahu saudara. Tapi ni seolah baru dikeluarkan dalam sebulan dua, kalau itu ucapannya. Dan memang kita lihat Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi tak banyak lagi bercakap ceramah-ceramah politik yang menggambarkan tentang kebejatan politik semasa. Itu keadaannya saudara. Saya haraplah saudara, dalam keadaan-keadaan begini, saya nak bercakap juga apabila orang menuduh UMNO. Saudara edit saya, betul lah, tikus kacau lain lah tu. Saudara. Saudara Makmid dia kata, saya haraplah jangan kita bermaki hamun lah. Sekarang ni macam contohnya sekarang ni apabila sahaja kita kesan daripada convention perpaduan madani yang diadakan di rumah UMNO. Sebenarnya yang datang saudara bukan DAP seorang. Yang hadir pada pertemuan itu adalah 19 buah parti saudara. DAP adalah antaranya. Tapi kenapa kita memokuskan dengan maki hamun pada DAP? Saya hairan. Apakah kerana dia 19 buah parti itu bagaimana yang lain? Janganlah pula kita tiba-tiba benci berterusan. Apakah tiada maaf? Apakah tiada kesempatan untuk kita menyantuni? Malahan saya melihat juga kadang-kadang warga UMNO sendiri pun maki hamun pada Presiden. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak betul. Kita mahu mencari kedamaian. Tak habis-habis. Yang sudah tu sudahlah saudara. Kita kena lihat saudara macam mana. Ambillah iktibar apabila berlaku dalam peristiwa 13 Mei 1969 dulu saudara. Berantakan bangsa kita. Akhirnya kita bergaduh sama-sama sendiri. Negara dalam keadaan kucak-kacir, ekonomi menghudum dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun almarhum Tun Razak dapat menyatukan. Kerana waktu itu yang betul-betul menantang habis-habisan kerajaan perikatan waktu itu saudara, yang dipimpin oleh UMNO. Perikatan ada MCA, ada MIC, UMNO, 3 parti saudara. Tapi bila berlaku kebejatan dalam peristiwa 13 Mei, almarhum Tun Razak menyantuni. Akhirnya gerakan yang dipimpin oleh Lim Chong Yu boleh untuk bertenang dan menyertai gagasan Barisan Nasional.
malahan PAS juga menyertainya. Saudara, itu gagasannya. Jadi sentimen kemarahan orang Melayu waktu 13 Mei yang memuncak itu dapat dikendurkan. Begitu juga dengan sekarang. Kalau sekarang nak kita marah buat apa benda yang sudah, kita kena terima. Kusuh-kusuhnya orang UMNO sendirilah saya. Saya suka berseru pada teman-teman saya, warga UMNO. Yang sudah tu sudahlah. Kena terima hakikat kita parti yang kalah. Jangan tiga nak mendabik dada. Jangan tunjuk kebongkakan kita. Apa yang dilakukan oleh Presiden? Ini kali kedua selepas beliau berusaha untuk memujuk PAS, kita mewujudkan muafakat nasional. Tapi cita-cita ke arah itu tak kesampaian. Dan selepas PAS berpisah dengan kita, tiada lagi muafakat nasional, kita bertanding secara solo. Dan siapa yang memilih? Orang UMNO sendiri yang melakukan sabotaj. Ada juga kalangan rakyat yang mengundi Perikatan Nasional, tidak memilih UMNO. Tapi sekarang ni bila UMNO berbaik dengan Pakatan Harapan, marah. Jadi saya rasa di sini letaknya ketidakmatangan kita berpolitik. Yang sudah tu sudah. Ini saya lihat macam satu kesalahan besar. Macam kita ni dengan DAP ni berpatah arang, berkerak rotan apa semua. Saya hairanlah. Kita tak pernah nak marah DAP baik dengan PAS. Jangan lupa saudara, kita tak pernah marah pun kalau DAP baik dengan Parti Keadilan, DAP dengan PBM. Jangan lupa saudara, bahawa Tun Dr. Mahathir sendiri pun baik dengan DAP, malahan diangkat pimpinan DAP jadi Menteri Kewangan lepas pilihan raya yang ke-14 dulu, 2018. Kita tak marah pun saudara. Tak adalah kita nak memaki hamun. Tapi hari ini apabila dilihat pimpinan DAP hadir bersama untuk menyantuni sebuah pembentukan kerajaan perpaduan, kenapa mesti ada maki hamun? Ini persoalan yang perlu dijawab. Secara mungkinlah saudara tak suka dengar, tapi saya rasakan perlu saya jelaskan saudara. Sebagai ahli UMNO, kita kena ketepikan masalah ego kita. Ini masalah besar yang masih lagi belum dapat diusir dalam jiwa warga UMNO. Ini pertama sekali ego. Yang keduanya sombong. Kita sombong, sedarlah diri kita ni adalah parti yang teramat kecil dalam wadah kerajaan perpaduan. Kita cuma ada 26 aja UMNO ni saudara. Berbeza dengan Parti Keadilan, saudara, berbeza dengan DAP dan parti-parti yang lain. Jadi kenapa nak tunjuk keegoan seolah-olah kita memerintah? Saya tengok, saya lihat kenyataan-kenyataan setengah pemimpin seolah-olah nak tunjuk bahawa ini kerajaan ni kami punya. Tak boleh begitu saudara. Ini satu persepakatan yang diusut. Dan sekarang ini politik sudah melalui dinamika baru. Tak boleh lagi satu parti. Rakyat dah buat ketetapan. Jangan salahkan sesiapa. Rakyat sendiri menghantar mesej, kami tak mau lihat ada satunya parti yang dominan. Bergabunglah. Dan kena ingat, bukan kehendak kita pun untuk dalam keadaan begitu. Tapi dah kadang terpaksa. Demi untuk menyelamatkan negara. Yang apabila pilihan raya lepas, pilihan raya yang ke-15, negara dalam keadaan terumbang-ambing. Parlimen tergantung, kerajaan tak boleh nak dibentuk. Jadi kita waktu itu, UMNO memilih untuk jadi pembangkang. Sila hayati kenyataan Presiden UMNO. Kita redha untuk menjadi pembangkang. Seandainya Tan Sri Muhyiddin bersama dengan PBM dan PAS bersetuju membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan dan Sri Anwar Ibrahim. Tapi kerana kesombongan, keangkuhan, dia nak juga jadi Perdana Menteri, tak mau. Jadi dia biarkan negara dalam keadaan in the limbo. Waktu itulah kita disantuni. Bila kita disantuni, akhirnya terbentuk kerajaan. Saya Cik Awang, sebenarnya keadaan ni sekarang ni, saya yakin, saya bersetuju dengan pandangan Cik Awang. Mereka yang cuba menyerang kita kerana mereka melihat bagaimana dengan kepimpinan Sri Anwar Ibrahim dan keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan ini, kita dah dapat bukan menundukkan saudara, kita dapat melegakan agar DAP tidak lagi melontarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mengguris hati warga bangsa kita. Dan saya melihat kenyataan Anthony Loke, kenyataan Gobind Singh Dew taklah macam dulu. Mereka sudah pun melakukan islah dalam kepimpinan mereka. Patutnya kita lah sekarang ni melakukan islah bersangka baik. Saudara Fazilah Abdul, rakyat dah pilih PN Best. Tak ada, rakyat tak pilih. Rakyat cuma bagi pada Perikatan Nasional cuma 74.
Tapi rakyat memilih kepada Pakatan Harapan 82 kursi. Jangan lupa tu saudara. Itu realitinya. Dan mungkin rakyat mengharapkan dua parti ini berdamai. Mungkin kita tak tahu apa yang ada di hati rakyat. Sebab waktu pilihan raya tu semua UMNO bertanding solo. Jadi Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, keputusan rakyat pilih antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Tetapi siapa yang tak mau dengar? Perikatan Nasional menolak memorandum rakyat supaya diadakan perdamaian. Bukan rakyat saja saudara. Saranan dulu yang mulia Tuanku Agong agar dibentuk segala kerajaan dalam kerajaan tergantung. Bahaya saudara. Dan kesannya sampai hari ini saudara, ekonomi kita masih lagi nak dipulihkan bukan senang saudara. Apabila timbul pula dah terbentuk kerajaan ini, kononnya kerajaan ini sementara lah, kerajaan ini akan jatuh lah dan sebagainya. Saudara Anwar Bidin dia tanya, tapi kenapa dalam kerajaan perpaduan ni ada 19 parti tapi UMNO yang diserang? Jadi artinya saudara Anwar Bidin ni dia setujulah bahawa dia kata ini berarti UMNO lah yang terhebat. Mungkin artinya mereka serang UMNO, dia pun tak serang Parti Keadilan, mereka tak serang Parti Amanah. Yang diserang, ditubi adalah UMNO. Lebih-lebih lagi Presiden UMNO. Mereka marah Presiden UMNO kerana keputusan Presiden UMNO. Kalau mungkin bukan Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO, mungkin mereka sudah pun UMNO ni dijual kepada PBM. Jangan lupa saudara, sejarah ini apabila Dr. Mahathir minta Datuk Seri Zahid membawa 79 ahli parlimen menyertai PBM waktu pilihan raya 14 dulu. Zahid kata no. Dr. Zahid kata tidak, dia akan mempertahankan. Apabila Dr. Mahathir kata bubarkanlah ahli-ahli UMNO, bawa semua masuk dalam PBM, Zahid kata beliau tidak akan melakukannya. Sebab itu mereka menanam kebencian. Because of you Zahid, kami tak dapat jadi kerajaan. Because of you Zahid, maka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab itu sekarang ni ditubi pada Presiden UMNO dan UMNO juga yang dibalun. Saya rasa tak fair lah. Marilah kita bermain politik secara matang. Itu saja saudara. Kita jumpa lagi lah besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.